Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah yang berada di luar sana? Di mana sahaja berada, Mak Jah mendoakan anak-anak, cucu-cucu semuanya semoga berada di dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga anak-anak sentiasa tenang, sentiasa di dalam keadaan yang diredai oleh Allah. Kerana apa kan? Kerana kita ni tak ada lain tujuan hidup kita. Kita dalam dunia ni, kita seumpamanya kan, kita ni musafir tau. Musafir yang dalam perjalanan nak pergi ke suatu tempat. Semua orang akan sampai ke tempat tu. Tempat kita bertemu dengan pencipta kita. Kerana kita hidup dalam dunia ni tak lama. Mungkin kita je rasa lama, tapi di sisi Allah dia tak adalah lama. Jadi kita akan kembali kepadanya, ke kampung asal kita. Itulah tempat kita yang sebenar-benarnya. Sebab itulah kita di dalam dunia ni anak-anak, kita sentiasa kena berbaik sangka, kita kena selalu berlapang dada, kita saling mendoakan semoga kita semuanya mendapat rahmat Allah dan redha Allah. Itu yang penting kan anak-anak. Jadi pada minggu ini Mak Jah sebenarnya dah lama dah Mak Jah nak berkongsi cerita mengenai anak-anak mesti dah tahu dah kan, dah famous dah cerita ni. Kisah seram Balai Polis Lama Gombak. Macam-macam version, macam-macam versi Mak Jah dengar. Banyak orang cerita katanya tempat tu memang dia dalam hutan lah kan anak-anak. Jadi tempat tu banyak paranormal activity. Sukalah pergi ke tempat tu nak cari benda-benda gaib ni kan. Jadi ada yang nampak katanya kan, ada yang mungkin kalau dia nasib baik dia ternampak lah. Ada yang nasib baik tu nasib tak berapa baik hari tu, dia tak nampak lah. Tapi banyak katanya paranormal pergi ke tempat tu kerana dia nak mencabar diri dia orang kan anak-anak. Jadi inilah kisahnya yang Mak Jah nak kongsikan dengan anak-anak pada minggu ini. Pasal apa? Ini cerita pengalaman daripada kawan Mak Jah. Jadi bukan daripada budak-budak paranormal ni. Ini dari kawan Mak Jah sendiri anak-anak. Pasal masa tu Mak Jah syuting. Jadi dia yang tulis skrip tu. Jadi kebetulan pada masa Mak Jah tengah syuting tu dia datang. Jadi Mak Jah pun berborak lah dengan dia. Borak-borak termasuklah cerita seram. Jadi dia bercerita. Ini Mak Jah nak ceritakan ni. Tapi sebelum tu anak-anak, Mak Jah nak cerita sikit lah latar belakang Balai Polis lama ni kan. Balai Polis ni dia terletak di daerah Gombak.
dia di dalam hutan sikit lah. Katanya kalau kita nak pergi tu memang kita susah nak cari sebab dia bala polis ni di dalam hutan. Yalah, tempat tu dah jadi hutan. Jadi dia di lereng-lereng macam bukit lah di bawah. Sebab kawan Mak Jah ni dia kata kalau kita pergi, kalau kita nak buat syuting ke apa dekat situ, kita kena loading barang kita dekat atas. Jadi tempat tu kena turun ke bawah, dia macam curam sikit lah. Baru boleh kiranya budak-budak kru ni susah sikit lah nak angkat barang-barang ikut curam tu, sebab dia tak ada jalan yang orang kata jalan landai terus macam tu, bukan. Dia kena turun ke bawah sikit, dia kata. Tapi tempat tu memang menakutkan. Memang orang kata seram, memanglah dalam hutan kan. Tapi menurut kata orang lah kan, bala polis Gombak Lama ni, dia sebenarnya ada yang kata dia asal dia ni adalah penempatan rumah-rumah pegawai British pada zaman British dululah, di mana katanya pada mula-mula empangan dia orang ni kena jaga empangan Gombak lah. Masa tu empangan yang mula-mula sekali ada orang buat dekat Gombak tu. Jadi pada zaman British tu inilah rumah-rumah dia orang. Dia bukan macam bala polis yang sekarang ni anak-anak. Dia macam rumah macam tu. Jadi dia kata itulah tempat orang pegawai British ni duduk. Kemudian ada juga yang kata bala polis ni tempat macam gaya satu tempat yang diorang nak menjaga kawasan. Yelah, dia kawasan hutan kan. Ada yang kata tempat menjaga komunis lah zaman-zaman dulu. Itu Mak Jah kurang pasti. Tapi yang semestinya bala polis tu memang dah wujud lama dah. Kalau kan dah zaman British kan, anak-anak mestilah lama. Jadi tak disangkal lagi lah kan, kalau tempat yang dah lama tersadai macam tu di dalam hutan, mestilah ada penunggu dia kan anak-anak. Lepas tu zaman British berapa punya lama kan. Jadi memanglah dah ada penghuni yang tidak diundang di kawasan tu. Menurut ceritanya juga, jalan-jalan yang dekat Gombak yang dulu-dulu tu memang kawasan yang macam tak berapa elok lah. Tempat-tempat macam kalau itu ada aksiden, tempat orang buang-buang dulu-dulu kan, bila ada pembunuhan ke apa, itu cerita. Jadi tempat tu memang tempat yang orang kata keras lah. Itu adalah menurut ceritanya. Jadi Mak Jah terjumpa dengan kawan Mak Jah ni. Dia bercerita dengan Mak Jah pasal bala polis Gombak Lama ni. Dia pasal apa? Dia terbabit dengan syuting. Dia Mak Jah dah lupa dah cerita apa, tapi dia kata masa tu dia orang buat penggambaran lah dekat area situ. Jadi dia kata biasalah kan, bila nak loading barang tu letak dekat atas, lepas tu dia orang akan turun ke bawah. Tempat tu pun kalau budak-budak kru dia kena pakai boot, mesti, sebab di dalam hutan ada pacat apa semua kan. Dia kata bila syuting ni biasalah, syuting kadang-kadang habis malam-malam, pukul 3, pukul 4, pukul 1, pukul 2. Nak dijadikan cerita, kawan Mak Jah ni cakap, pada suatu malam tu dia kata dia orang ni dah rap lah. Jadi bila dah rap, dia kata rap pun masa tu dah pukul berapa? Dah pukul 2, pukul 3 lah. Dan memang dah memang lewat malam sangat, dia kata kan. Budak-budak kru semua nak kemas barang-barang dia lah kan. Nak naik ke atas balik kan. Jadi bila dia orang dah kemas barang kan, lepas tu tiba-tiba kan anak-anak bila kemas semua dah siap, budak-budak kru yang dah siap, jadi dia orang tutup lampu
lampu kita syuting, kita ada lampu, kadang-kadang dipakai generator kan. Pam, lampu dah padam. Sudah. Kawan Mak Jah ni, dia ni duduk dekat satu tempat tu tempat dia orang, bila dia orang buat sampah lah, banyak sampah. Jadi sampah ni dia orang dah ikat elok-elok kan, buat dalam garbage bag tu semua. Jadi si kawan Mak Jah ni, dia ni duduk dekat situ, ada kursi apa semua, dia tolong jagakan sampah tu, takut dikucai di anjing. Takut nanti bila tak jaga, sebab dekat situ kan kawasan hutan, tempat tu pun tempat ada orang asli. Jadi anjing ada banyak lah. Jadi dia tak nak lah dia nanti bila anjing tu dia tercium bau-bau lebihan makanan semua, dia pergi koyakkan plastik tu. Jadi dia terpaksa tunggu kat situ. Jadi bila lampu gelap, dia kata, pum, lampu gelap. Dia pun, oi, kenapa tutup lampu? Dia orang budak-budak kru biasalah. Kami dah habis dah. Dia kata, aduh, takkan nak pasang balik, dah tutup. Jadi dia pun duduk situ. Dia duduk situ, lampu dah gelap. Dia kata cuma ada lampu handphone aje lah, lampu phone apa semua. So dia duduk tengah tunggu kawan dia lah. Dia pun, kawannya lain nak ambil barang ni, nak buangkan sampah semua. Duduk sekali, dia kata apabila dia tengah tunggu-tunggu tu dengan lampu phone dia apa semua, dia terdengar, anak-anak, dia terdengar suara perempuan. Dari belakang dia tu ada pokok buluh. Dia kata pokok buluh tu kadang-kadang ada Tok Batin yang jaga kat situ, dia suka lepak kat situ dengan anjing dia tu. Tapi dia kata dia terdengar daripada bunyi pokok buluh tu. Bunyi macam mana tahu anak-anak? Dia kawan Mak Jah ni, dia berlakon di depan Mak Jah, dia nak tunjukkan macam bunyi tu. Dia kata bunyi dia macam dia macam, suara siapa ni? Suara siapa? Dia kata bulu roma dah naik lah. Dia bukan menangis macam setengah orang menangis. Macam tu bukan. Dia teresak-esak. Dia ada dua kan. Kalau kita menangis, ada yang menangis macam mendayu-dayu. Ini bukan. Tapi ini teresak-esak. Selalunya apabila kita tengok orang menangis, kalau terlalu lama dia menangis, dia akan teresak-esak kan. Dia macam macam tu. Dia bulu roma dah naik, dia kata. Sebab dia tahu, dia tak nak pandang lah. Sebab dia tahu dekat pokok buluh tu bunyi dia. Sebab dia kata kalau dia pandang, garanti dia nampak benda tu. Sebab dia dah rasa, dah angin dia. Benda tu pula makin kuat. Dia kata sebelah kita. Bayangkanlah anak-anak, kalau Mak Jah ni duduk sini, sebelah belakang Mak Jah ni bunyi macam tu, pengsan boleh. Tapi kawan Mak Jah ni, dia ni berani jugalah budak dia. Dia diam je. Dia tunggu kawan dia datang. Lepas tu kawan dia datang. Kawan dia tak dengar. Kawan dia datang. Engkau jom kita. Dia ni macam ni. Dia macam ni. Macam tu. Dia kata dia berlakon dengan Mak Jah. Dia kata dia tunjuk itu. Kawan dia pun tanya. Dia kawan tak tahu kan, dia ni masih dengar. Kadang-kadang ada orang dengar, ada orang tak dengar kan anak-anak. Jadi dia, budak tu faham. Jadi dia orang pun macam, okey. Perlahan-lahan dia orang tu kemaskan tempat tu apa, pergilah nak buang sampah mana yang patut, pergi naik ke atas. Naik ke tempat base dia orang. Dia pun pergi naik ke atas. Pergi naik ke atas. Kawan Mak Jah ni pun cakap, dia kata, kau tahu tak apa berlaku dengan aku tadi? Apa cerita? Dia pun ceritalah apa yang Mak Jah cerita tadi. Dia kata, ni, ustaz mana ustaz? Depa ni kalau kita orang, kalau syuting mana-mana, memang ada ustaz. Mana ustaz? Ustaz. Rupanya ustaz ni dah balik. Selalu kejadian macam ni anak-anak. Ustaz memang dah balik. Ustaz ni biasalah bila kita nak buang air, tempat macam tu mana ada tempat nak buang air. Jadi kena pergi keluar, kena pergi stesen minyak ataupun tumpang mana-mana kan. Jadi ustaz ni dah keluar. Pasal apa ustaz ni keluar? Dia nak pergi buang air. Dia kata alang-alang dia buang air, dia terus balik rumah dia. Jadi rupanya kejadian tu ustaz tak ada.
Sebab itulah benda tu berlaku. Lepas tu bila dekat base ni, dia kebetulan Tok Batin tu pada kat situ. Dia pun bercerita lah dengan Tok Batin tu apa berlaku dekat dia sebentar tadi. Tok Batin tu senyum je lah anak-anak. Sebab apa? Tok Batin tu bagi tahu memang dekat belakang pokok buluh tu memang ada penghuni dia. Tok Batin ni, dia orang ni dah tak heran anak-anak. Tok Batin ni kata memang dia kata dekat pokok buluh tu penghuni dia langsui anak-anak. Itulah Tok Batin tu kata, nasib baik engkau dengar suara, dia kata. Kalau dikencingnya engkau, dia kata kan, rupanya langsui ni dia boleh kencing dekat atas badan kita anak-anak. Jadi dia kata, oh ya ke? Dia pun tak tahu. Dia kata, dia dengar apa yang dia dengar tu, menurut kata Tok Batin tu, itu bunyi langsui. Pula tu dia berceritalah semua tu, ada satu budak perempuan ni, dia ni biasalah anak-anak bila kita syuting kadang-kadang dia ni keluar macam kalau nak barang apa-apa, dia tak tahulah, mungkin assistant PM ke, adalah tugas dia dekat situ. Budak perempuan ni dia suka dia selalu keluar masuk ke situ. Apa yang orang nak dia akan bagi, ambil semua. Dia ni pun rupanya pernah jumpa. Masa tu dia kata dia jalan seorang-seorang. Masa tu dekat tempat nak keluar. Mungkin dia tempat masuk syuting tu dekat dalam yang rumah-rumah balai polis tu, tapi dia nak keluar. Keluar dekat tempat dia nak keluar tu, nak pergi ke base tu, dekat nak keluar tu, dia ternampak juga anak-anak. Dia kata pada masa tu dia tengah berjalan seorang-seorang. Dia nak ambil barang ke apa entah dekat atas. Lepas tu dia ni balik, dia nampak lembaga hitam anak-anak. Masa tu dia seorang. Lembaga hitam tu besar, dia kata dia nampak. Sampai kan dia terketar lah, tak boleh buat apa-apa kan. Tapi nak tak nak, terpaksa buat tak tahu je lah. Dia nampak, dia kata dia memang nampak lembaga hitam dekat jalan yang dia nak keluar masuk tu. Lepas tu dia bagi tahulah dekat Tok Batin tu. Tok Batin tu kata memang dekat situ kawasan yang jenis besar tapi warna hitam. Dia kalau lalu, kalau orang tu mudah nampak, dia akan nampak. Jadi itu cerita dia orang yang berdua ni. Yang orang lain depa tak tahu lagi lah, sebab banyak yang dah balik. Dia orang syuting kat situ mungkin beberapa hari lah juga agaknya kan. Jadi itu kejadian dia orang. Jadi seronoklah kawan Mak Jah ni bercerita dengan Mak Jah. Kami pula masa tu tengah syuting. Mak Jah ni syuting dekat mana tahu anak-anak? Syuting dekat Puncak Alam. Mak Jah ni syuting, jadi babak Mak Jah tu adalah Mak Jah mati. Bila Mak Jah mati, anak Mak Jah datang dekat masjid tu, dia meraung-raung lah, dia menyesal, maafkan abang, ibu, apa semua. Itulah dialog-dialog dia. Tapi sebelum Mak Jah punya scene tu, Mak Jah berborak dengan kawan Mak Jah ni. Bila kami berborak, kami tak naklah masuk kawasan masjid. Ni nak jadi cerita anak-anak, ini pun lebih kurang misteri juga. Jadi Mak Jah ni dengan sekawan Mak Jah ni suami Mak Jah kat sini, Mak Jah ni tengah-tengah. Kami duduk dekat macam tembok tau. Tembok macam tembok batu. Jadi di bawah ni dia ada macam nak kata parit. Dia parit lah kan. Kalau dekat mana dia, kalau kita syuting dekat Tanjung Karang ke apa semua, dia ada parit 1, parit 2, ada parit. Nak kata longkang pun bukan longkang, tapi dia parit, dia ada air lah, air mengalir, tapi dia bukan sungai. Okey. Jadi masa kami bersembang tu, bayangkanlah anak-anak, udah pukul 3 pagi. Pukul 2.30 lah kot masa tu. Sebab masa tu kami habis syuting pukul 4. Pukul 2.30 macam tu. Seronok lah Mak Jah dengan kawan Mak Jah ni berborak cerita hantu. Suami Mak Jah sebelah ni pula, dia sudah pandang dekat longkang tu. Dia cakap dekat Mak Jah. Dia kata, tengok tu dekat bawah tu, dia kata. Cakap kenapa? Bunga cantik, bunga teratai anak-anak.
Lepas tu, tapi Mak Jah macam hati dia berdebar-debar dia kan. Lain macam rasa. Cantiknya bunga dia kata kan. Memang bunga tu tengah berkembang. Rupanya malam-malam dia cantik. Bunga teratai yang warna putih tu anak-anak. Tapi Mak Jah macam tak sedap hati tau. Mak Jah kata tak payah tegur lah malam-malam. Cantik bunga tak payah. Buat tak tahu je. Cantik lah itu. Memang dia nampak macam seri-seri bunga tu. Dekat dalam air tu. Bunga teratai kan dia duduk kat dalam air kan anak-anak. Jadi sambil macam tu kawan Mak Jah ni tengah bercerita lagi cerita yang kisah seram lah. Kisah baru polis Gombak lama tu. Mak Jah seronok lah dengar. Habis saja dialog dia, Mak Jah terdengar bunyi burung anak-anak. Burung yang bunyi dia buat anak-anak. Mak Jah mula meremang. Kawan Mak Jah pandang Mak Jah pun pandang dia. Lepas tu dia bunyi lagi. Dia berhenti sekejap, dia bunyi lagi. Bunyi dia Mak Jah tak tahulah bunyi dia memang kuat. Lepas tu bunyi dia macam tu kan. Dia lepas tu kawan Mak Jah pandang Mak Jah macam ni. Mak Jah tengok. Lepas tu Mak Jah kata, lepas tu dia macam dia boleh rasa sebab kita dah suami Mak Jah pun dah diam je. Lepas tu Mak Jah buat macam tu kat dia. Dia kata dia dah rasa bukan burung yang sebenar lah kan. Macam lain lah benda. Maklumlah suami Mak Jah dah puji bunga cantik tadi kan. Lepas tu dia pun macam ni. Masuk dalam masjid lah kami pun. Jomlah kita masuk dalam masjid. Saya pun nak minum lah pergi dalam masjid. Sebab apa, pot kita orang dekat dalam masjid tu adalah tempat duduk, boleh minum air lah semua kan. Ada makan-makan lah apa semua kat situ. Kalau malam selalunya adalah macam diorang beli burger ke untuk supper kan. Jadi Mak Jah dengan kawan Mak Jah ni, jomlah kita lepak kat masjid lah pula. Kan kami tak berani dekat luar tu. Sebab nak pergi ke masjid ni dia dalam kampung-kampung juga. Memang jalan dia kalau malam memang gelap jugalah anak-anak. Sebab syuting malam jadi memang gelap. Jadi kami pun bertiga orang, suami Mak Jah pun dia masuk dalam kereta. Dia kata dia nak terlelap lah sekejap. Mak Jah pun masuk dalam masjid. Tak berani anak-anak. Sebab apa, bunyi burung tu 3-4 kali bunyi kuat. Lepas tu bila kami masuk dalam masjid, tak ada bunyi lagi anak-anak. Terus diam sampai habis syuting. Memang itulah, tak ada bunyi lagi lepas tu. Itu yang misterinya kan. Jadi itulah dianya cerita seram Mak Jah pada kali ni tahu. Tapi apa-apa pun Mak Jah ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sangat-sangat orang kata sokong Mak Jah. Sentiasa menyokong Mak Jah. Terima kasih sayang-sayang semua. Kerana selalu mendoakan Mak Jah. Terima kasih banyak-banyak. Mak Jah tak dapat nak balas budi anak-anak. Cuma apa yang Mak Jah boleh buat, berkongsi cerita dengan anak-anak. Itu pun kalau anak-anak sudi mendengarnya. Apa pun Mak Jah minta maaf tahu dah ambil masa anak-anak. InsyaAllah kita sebagai umat Islam, kita saling mendoakan yang terbaik. Mak Jah doakan yang terbaik semua untuk anak-anak Mak Jah di luar sana. InsyaAllah jika diizinkan Allah, kita akan bertemu lagi di minggu hadapan. Ya anak-anak, mungkin dicerita seram yang lain pula kisahnya. Jadi sebelum tu Mak Jah akan sentiasa berpesan dengan anak-anak. Ingatkan pesan Mak Jah, hidup dalam dunia ni jangan leka, kerana ada yang memerhatikan kita setiap masa.